Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara bahas dan sudah pastilah anda pun boleh meneka apakah topik yang akan kita pilih hari ini di ruang bicara bahas. Apalagi kalau bukan yang berkaitan dengan PRU Dun Melaka. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah PRU Dun Melaka, apa kata penganalisis. Jadi tiga penganalisis yang cukup hebat sebenarnya telah pun bersiap sedia sebenarnya, dan kita akan cuba berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama mereka. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Saya perkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Baik, tetamu kita yang pertama ialah Profesor Dr. Kartini Abu Talib alias Khalid, yang merupakan timbalan pengarah di Jabatan Kajian Etnik UKM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Tuan Syafari, apa khabar? Hai, sehat. Prof pun sehat tu nampak ya. Alhamdulillah sihat, Tuan. Itulah ada pula budak di belakang Prof tu. Seri sebenarnya. Okey, tetamu yang juga akan bersama kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Mujibu Abdul Muiz, yang merupakan pensyarah kanan Sains Politik di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum Tuan Syakawi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Okey, dan seorang lagi tetamu yang juga akan bersama kita untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Nizam Machar, yang merupakan pengerusi di Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian ataupun IDRIS. Jadi Datuk, apa khabar? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ini topik yang sebenarnya sedang mendapat perhatian dan diperkatakan bukan saja oleh rakyat Melaka sebenarnya, tetapi mungkin ramai juga keseluruhan rakyat Malaysia juga sedang melumpuhkan perhatian kepada apa yang akan berlaku di PRU Dun Melaka yang ke-15 ini. Tetapi mungkin menarik jugalah buat permulaan ini, saya difahamkan bahawa Datuk dan juga Mujibu, barangkali Prof juga telah pun berada di Melaka, terutamanya Mujibu lah yang baru saja sampai katanya dari Melaka. Jadi mungkin menarik kita mulakan dulu dengan Tuan Mujibu untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat tentang reaksi rakyat Melaka sendiri dalam menghadapi satu situasi yang cukup penuh dengan cabaran sebenarnya bila kita bercakap tentang pilihan raya negeri Melaka kali ini. Jadi Mujibu, daripada pemerhatian anda, bagaimana reaksi, bagaimana respon rakyat Melaka ketika ini? Ya, terima kasih Syakawi. Saya rasa memanglah mana-mana yang apa yang kita ikuti di sepanjang pemerhatian ini, ramai warga Melaka sendiri ragu-ragu dan was-was untuk keluar mengundi. Yang banyak diperkatakan itu kebimbangan terhadap 2P lah, ya, politik dan juga pandemik, ya. Politik itu kerana ada kerisauan bahawa pilihan raya pada kali ini tidak membawa sebarang makna, dan yang dikhawatirkan adalah disebabkan keadaan semasa itu yang barangkali tidak nampak mana-mana parti yang diyakini untuk dipilih, dan kalau itu berlaku, ada kebarangkalian keputusan yang terpecah nanti itu akan menjadikan keputusan pilihan raya Melaka itu akan membawa negeri Melaka menjadi back to square one. Majoritinya tipis, terpaksa membuat gabungan, dan gabungan itu pula nanti kalau ada pula masalah, mungkin pasir ke besok, tanah ke ikan ke apa ke, bergaduh, jadi semula. Jadi kebimbangan itu wujud, dan sudah tentulah juga pandemik, kerana pandemik ini apa yang telah mereka perhatikan ketika PRN Sabah, ya, pada tahun lepas itu menjadikan mereka takut. Jadi ini yang banyak dilakukan. Tapi itulah seperti mana yang saya lihat, kebanyakan yang menjadi kerisauan mereka itu adalah hal pandemik itulah berbanding politik itu sendiri. Dan sepanjang tempo berkempen ini, barangkali saya rasa ini satu pilihan raya yang barangkali sangat terbuka dan sangat senyap, ya, kerana kempen tidak boleh dilakukan disebabkan SOP yang ketat, dan ini sudah banyak mencacatkan perjalanan parti-parti politik.
utamanya dalam konteks untuk sampaikan maklumat kepada pengundi, apatah lagi rata-rata parti yang bertanding itu mengumpulkan hampir 80% muka baru. Jadi bila muka baru ini, especially bila kita ada semua demografi calon daripada yang paling tua sampai yang paling muda umur 21 tahun, belum pernah mengundi, ini kali pertama dia mengundi. Calon di Sungai Rambai tadi saya jumpa beliau, Nana. Jadi dia kata memang sukarlah untuk sampai kepada pengundi disebabkan begini. Barangkali ada yang mempersoalkan UMNO pun ada calon baru. Tapi dalam konteks UMNO tu barangkali mereka itu baru bertanding tetapi sudah lama dan sudah ada bekas di dalam benak pengundi. Kerana mereka ini adalah tokoh-tokoh lama dalam politik. Jadi senario-senario inilah yang barangkali akan dilihat dan bukan diputuskan besok di kotak undi oleh pengundi Melaka, tetapi secara asasnya saya pada malam ini melihat bahawa keputusan besok bakal ditentukan berdasarkan dua faktor ini. Satu, peratusan pengundi. Kalau pengundi keluar tinggi, maka mungkin keputusan itu akan memihak kepada Pakatan Harapan. Dan kalau dia turun, barangkali Barisan Nasional memiliki peluang yang baik. Dan yang paling penting juga adalah faktor swing undi itu ya. Kerana kalau faktor pengundi yang rendah itu, demografi kaum mana yang itu berkali swing itu akan berubah. Maka kalau ada perubahan swing, dan juga yang paling penting untuk kita lihat sejauh mana Perikatan Nasional itu mampu untuk memecahkan undi di kawasan kerusi Melayu, terutamanya dalam pertandingan 3 penjuru. Ya, kalau besar pecahan itu diperoleh, tambah pula pada PRU 14 PAS tidaklah memiliki undi yang besar tapi sangat signifikan untuk memecahkan kerusi, dan ada kerusi-kerusi Melayu yang UMNO menang dengan begitu tipis majoritinya, dan juga perkalihan itu berlaku terutamanya di kerusi-kerusi UMNO di Rembia, Durian Tunggal, Paya Rumput dan Teluk Mas itu. Jadi kalau peratusan mengundi turun, kalau ada swing dan pecahan undi yang berlaku itu signifikan terutamanya dari Pakatan Nasional, mungkin Pakatan Harapan juga memiliki ini. Tapi kalau sebaliknya memang Barisan Nasional ini. Tetapi sebagai pemerhati saya melihat ini satu pilihan raya yang paling senyap tapi juga paling terbuka pada semua parti. Okey, menarik apa yang disebut oleh saudara Mujibu. Tapi bila kita cakap tentang ketakutan pengundi-pengundi untuk turun mengundi, kenyataan telah pun dikeluarkan oleh SPR bahawa mereka akan mengawal situasi semasa mengundi itu sendiri, semasa proses mengundi itu sendiri dengan SOP yang cukup ketat, dan ini jaminan diberikan oleh SPR, dan sudah pastilah daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh SPR di sebelah petang tadi, mungkin ianya akan memberikan sedikit kelegaan dan juga keyakinan kepada pengundi-pengundi untuk turun membuat undi. Jadi itu harapan kita sebenarnya. Tapi mungkin daripada apa yang disebut oleh Mujibu, barangkali Datuk Nizam, anda ada pandangan yang berbeza tentang pilihan raya negeri Melaka kali ini. Apa pandangan anda? Tentang senyap sunyinya pilihan raya ni saya setujulah dengan Mujibu. Memang setiap penyelidik dan aktivis pemerhati politik yang turun ni concur lah, melihat kata ini kali ini suasananya suram. Dan suram ni kita lihat dalam dua konteks lah. Pertamanya adalah mungkin suasana pandemik dan juga SOP yang ada. Tapi dalam waktu yang sama kita juga mendapat rasa frustration, kekecewaan di kalangan pengundi juga besar. Bahawa tak sepatutnya ada pilihan raya dan sebagainya. Ini terutamanya dengan kelompok-kelompok yang bukan orang kata pemain politik lah. Tetapi kalau kita pergi kepada kumpulan-kumpulan politik, pertemuan-pertemuan mereka di hotel dan sebagainya, kemerahan tu masih ada lah. Dan masing-masing dengan strategi dan pergerakan mereka dan konvoi-konvoi dengan pimpinan-pimpinan besar yang turun dan sebagainya itu, terutama jalan-jalan cari makan lah. Kali ini semua orang betul-betul pergi singgah ke restoran secara agresifnya lah. Dan cuma dalam pemerhatian saya adalah
kita nak melihat dalam konteks apa implikasinya dalam Melaka ni, dan saya bersetuju juga bahawa ada kemungkinan besarnya kita lebih melihat pilihan raya kali ini akan merujuk kepada pilihan raya 2013. Itu dengan tidak adanya gelombang yang berlaku pada 2018 itu, adakah pola pengundi itu akan patah balik kepada undi tradisi mereka? Ini yang disebut, dan saya rasa pengamatan kepada ramai penyelidik itu dia melihat kepada kemungkinan besarnya dia akan lebih favorable kepada Barisan Nasional. Dan terutamanya isu-isu yang dibincangkan di peringkat akar umbi itu masih lagi isu-isu yang bersifat lokal, isu banjir, isu air, isu wifi, dan salah satu yang besar juga adalah isu daripada implikasi kepada pandemik. Dan bila bercakap tentang implikasi kepada pandemik, Barisan Nasional ataupun kerajaan yang memerintah itu mempunyai kata advantage, kerana mereka lah yang mengedarkan berbagai sumbangan di peringkat akar umbi ini dengan lebih agresif. Jadi pola sebegitu tu masih kelihatan masih kuat di peringkat akar umbi. Cuma bagaimana benda itu akan reflect kepada pengundian, hari pengundian itu kita akan melihatlah. Tetapi implikasi yang secara mudahnya yang kita dapat bahawa andai kata jumlah yang keluar mengundi itu tinggi, lebih daripada 70-75%, maka kemungkinan akan PH ada peluang yang cerah. Tetapi andai kata dia kurang daripada 70%, ada kemungkinan dia akan pergi kepada pengundi parti-parti tradisi lah. Dan yang menarik untuk lihat adalah bagaimana PN sebagai underdog ini boleh change some the game lah. Itu yang kita menarik. Okey, baik Profesor Dr. Kartini, anda tersenyum saja. Mungkin ada sesuatu yang anda setuju, mungkin ada juga yang anda tidak setuju dengan apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita yang terawal tadi. Tapi saya nak petik apa yang disebut oleh Datuk tadi lah, dan juga apa yang disebut oleh Mujibu, iaitu ialah mungkin faktor kesuraman dan juga faktor frustration itu di kalangan pengundi-pengundi juga akan menjadi antara faktor yang mungkin juga mengakibatkan berlaku penurunan ataupun mereka yang keluar mengundi itu akan menurun dan sebagainya. Tetapi itu hanyalah jangkaan kita. Mungkin ada Prof ada pandangan tersendiri tentang situasi dan juga senario yang dijangkakan dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini. Prof? Baik, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Saya menghormati dan mengalu-alukan pandangan daripada Tuan Mujibu dan juga Datuk Nizam. Kedua-duanya benar bila bercerita dan menyentuh persoalan demografi, persoalan isu lokal. Tapi saya nak tambah sikit lah, nak tambah kepada mengapa kesuraman pilihan raya negeri Melaka ini. Semua maklum bahawa keadaan pandemik menjadi punca yang paling besar sekali lah. Ada penjarakan fizikal dan SOP yang perlu patuh, dan Melaka juga dilihat sebagai benchmark, sebagai medan ujian untuk melihat sejauh mana kebutuhan kepada maksud pemuafakatan dan gabungan. Tapi saya nak lihat bagaimana pandangan dan info yang diterima, terutama sekali menambah kepada maksud kesuraman Melaka ini ialah 20% calon-calon baru ini seolah-olah hilang arah juga lah, hilang arah bagaimana nak memulakan kempen mengenalkan diri. Kalau kita perhatikan beberapa suara daripada kaum wanita, kaum ibu, terutama sekali terkam di Merimau, di Tabur Naning, semuanya kebimbangan melihat kepada kekeliruan macam PN meletakkan simbol dan gambar Tan Sri Muhyiddin dan kurang sikit gambar calon baru. Jadi mereka masih melihat Tan Sri Muhyiddin itu sangat terkait dengan Barisan Nasional. Ada kekeliruan di situ di kalangan pengundi. Ini persoalan yang kalau kita lihat dari segi konsep memori memori yang telah termaktub begitu lama, lebih daripada 60 tahun, ialah melihat simbol BN dan juga Dacing.
Tetapi kalau kita turun di Melaka, ramai yang masih keliru apa sebenarnya simbol yang akan dibawa oleh Perikatan Nasional, simbol pada Pakatan Harapan, adakah masih mengekalkan PKR sebagai simbol untuk merangkumkan DAP amanah dan PKR sendiri. Ini benda-benda macam tu menjadi tanda tanya kepada pengundi. Seterusnya kita nampak ada kreativiti dalam pilihan raya umum negeri Melaka, Dom Melaka ini, ialah oleh kerana pandemik, oleh kerana SOP yang ketat, maka kreativiti itu muncul dalam keadaan yang saya kira boleh memberi keutamaan atau kelebihan kepada pengundi yang boleh menggunakan IT lah, maknanya savvy gadget, smartphone, TikTok, WhatsApp, video ringkas untuk memperkenalkan calon. Calon pun berlagaklah menendang bola ataupun sepak takraw, seolah-olah menunjukkan dia dekat dengan rakyat. Dan kalau kita perhatikan calon muda daripada Perikatan Nasional maupun daripada DAP, semuanya mahu aspirasi yang dibawa ialah berkenaan ekonomi, kerja, jaminan kerja, jaminan kepada pendanaan dan kemahiran, kemudian memberikan jaminan supaya orang muda ini mempunyai ruang rekreasi yang lebih umum dan boleh dinikmati dengan lebih baik. Ini kita boleh nampaklah benchmark ini berlaku di Melaka, ibarat ikat tinggi tali kecapi, tabur janji pasir digali, tuah ayam nampak di kaki, tuah Melaka, PN negeri kena tunggulah. Okey, menarik apa yang disebut oleh Profesor Dr. Kartini. Dan Majibu, kita petik daripada apa yang Prof dan juga Datuk Nizam sebut tadilah. Apa yang penting sekarang ini ialah manifesto. Dan ianya ada satu ada kaitan yang cukup erat sebenarnya dengan tingkah laku dan juga kempen-kempen yang dijalankan oleh calon-calon yang akan bertanding kali ini. Tetapi manifesto yang diketengahkan daripada pemerhatian Majibu sendirilah. Kita cakap tentang calon-calon daripada parti-parti besar, daripada BN, daripada PN dan juga daripada PH. Jadi apakah Majibu melihat bahawa rakyat Melaka sendiri, masyarakat di Melaka sendiri, apakah mereka melihat manifesto ini sebagai sesuatu yang menawarkan sesuatu yang menarik kepada mereka sebenarnya? Majibu. Ya, saya rasa dalam pilihan raya dia, manifesto ni menjadi satu yang kita kata kalau tak ada tak kena, tapi kalau ada pun rakyat tak peduli sebenarnya. Apatah lagi kalau kita tanya trend di Melaka ni, dia kata daripada dulu lagi mereka dengar masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri je manifesto ni. Kecuali lah ketika perubahan rejim itu, mereka tertarik dengan manifesto tetapi terasa tertipu dengan manifesto yang ada, maka pada satu ketika mereka sudah tidak lagi percaya manifesto. Dan ini berlaku di Melaka. Rata-rata yang saya temui, mereka lebih melihat bahawa apa sebenarnya isu-isu tempatan yang lebih terkait dengan mereka berbanding dengan manifesto, kerana isu sebenar negeri Melaka ni adalah isu perekonomian. Bagaimana isu terbesar yang mencetuskan pilihan raya ke-15 negeri Melaka ni yang membawa kepada satu pilihan raya kedua lah di Semenanjung selepas Kelantan pada tahun 78 ini berlaku di Melaka, iaitu isu tambak pasir, di mana isu tambak pasir ini sangat serius rata-rata masyarakat daripada pantai Tanjung Balak itu, Pengkalan Balak itu sampai ke Merlimau itu memang mengadu tentang isu ini, kerana isu inilah yang menyumbang kepada banyak permasalahan di Melaka, isu tentang ekonomi nelayan, bagaimana kesukaran untuk mendapat ikan, bagaimana udang geragau di tepi itu sudah tidak boleh ditangkap untuk buat cencaluk. Cencaluk ni memang satu benda yang sinonim dengan Melaka lah. Jadi dia kata besok-besok cencaluk tu sudah tinggal nama saja, budak-budak muda tak tahu dah apa, kerana itu tidak boleh berlaku. Bagaimana isu Pulau Upir, dulu ada penyu karah boleh bertelur, tapi sekarang sudah tidak ada, isu nelayan yang katanya laut semakin cetek, berlumpur, kalau dia, ini isu-isunya dari ini, dan rata-rata melihat bahawa ini satu isu yang dekat pada mereka, di mana parti-parti politik nampak begitu tidak memahami apa yang berlaku, dan dengan kenyataan-kenyataan pemimpin yang mereka rasakan seolah-olah macam
terlampau dikayangan katanya. Mereka ni orang-orang besar, pengarah-pengarah besar, tapi buat satu dasar tak bincang dengan mereka yang pakar, mereka yang faham dengan masalah itu, tetapi tidak. Ya, bagaimana katanya nak buat satu plan yang cantik di dalam plan di dalam ini, tapi indah kabar dari rupa menjejaskan. Ini isu-isunya. Bagaimana juga mereka melihat khidmat, politik bakti itu sebagai salah satu kriteria kepada calon, ya. Bagaimana mereka melihat macam contoh YB beliau, ya, yang memungkinkan bahawa YB beliau ini memang satu YB yang betul-betul berhikmat, walaupun dia itu dilihat tipikal Melaka lah, kata macam tu kan, promos orangnya, tapi hikmat. Bagaimana juga kita kata ada isu-isu yang kita kata walaupun YB-nya itu bukan YB Melayu, tetapi cakna dengan isu setempat, macam di Gadik contohnya, yang rata-rata pengundi kata okey bagus, ya. Panjir dia datang dulu, dia sampai dulu depan rumah, ini ada. Begitu juga dengan isu-isu yang di peringkat nasional. Jadi kalau kita plan sepuluh, boleh kita katakan manifesto tu jadi macam yang saya kata awal-awal tadi lah. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kerana orang sudah tidak melihat itu. Kerana keterbukaan kepada politik khidmat, ya, yang sudah melihat kepada calon berbanding kepada parti, ya, walaupun di peringkat tertentu mereka lebih yakin kepada parti itu, tetapi personal touch daripada calon itu yang menjadi pertimbangan terbesar. Kalau kita contohkanlah bagaimana Tanjung Bidara contohnya, bagaimana dua-dua tokoh ini begitu besar bertanding di situ, ya, yang rata-rata melihat khidmat Datuk Mas Ermiyati, ya, lebih dekat dengan mereka, ya, walaupun sudah menjadi ahli parlimen 2 penggal, ya, dikatakan akan menjadi calon ketua menteri Melaka, yang bagi saya barangkali ini agak sukar lah, kerana kalau saya memetik Prof. James Chin katanya di Malaysia ini syarat untuk menjadi pemimpin di peringkat persekutuan ataupun ketua negeri ataupun ketua pentadbiran di peringkat pusat, dia mesti ada 3M, male, Malay, Muslim. Jadi kalau tak ada ni susah, dia kata. Tapi apa salahnya mencuba? Saya tidak ada masalah itu. Cuma bila orang bertanya kepada saya, boleh ke Mas menjadi ketua menteri, saya kata itu bukan persoalannya. Yang persoalannya boleh ke PN menang dengan majoriti. Itu yang sepatutnya menjadi persoalan. Jadi saya nak mencelah sedikit Mujibu dalam isu ini. Siapa yang bakal menjadi ketua menteri Melaka, dan parti-parti yang bertanding ini telah mengumumkan, terutamanya komponen parti-parti besar ini telah mengumumkan nama-nama bakal yang akan menjadi ketua menteri nanti. Tetapi dengan pengumuman seperti ini, apakah Mujibu melihat ianya juga akan memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada pengundi-pengundi yang akan mengundi nanti? Ya, saya rasa apa yang Prof. Dr. Kartini katakan tadi, bagaimana Abah dijadikan poster boy di sepanjang kempen Melaka ini, jelas menggambarkan bahawa faktor poster boy itu memang memain peranan. Ya, bagaimana PN terpaksa mengumumkan calon ketua menteri itu di saat-saat hari itu, menggambarkan bahawa mereka juga sendiri barangkali ada dua perkara yang bermain. Tidak yakin bahawa boleh menang dengan majoriti, dan juga menamakan orang ini sebagai ketua menteri kerana berbanding dengan calon-calon lain, barangkali ini yang diketengahkan. Walaupun di peringkat PN juga PAS mencadangkan calon Dun Duyung untuk menjadi ketua menteri Melaka. Jadi kita boleh kata ada hewaya. Tapi di sebalik itu kita boleh tengok parti-parti saingan seperti Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional yang solid, yang menamakan calon ketua menteri itu. Kerana kalau kita lihat sepanjang yang saya temui, kalau secara rambang kita tanya kepada pengundi, Datuk Leman dengan YB Adli, mereka berkatakan dua-dua okey, tetapi mungkin YB Adli ini lebih meyakinkan, 22 bulan berbanding 8 bulan itu. Tetapi itulah barangkali juga orang Melaka kena faham pada ketika ini bukan persoalan populariti, ini persoalan numbers, ini politik angka. Jadi mana-mana yang mahu dijadikan ketua menteri itu, parti mereka, pakatan mereka, gabungan mereka harus memiliki majoriti mudah 15 itu. Kalau tidak, ini tidak diperolehi, terutamanya pada rakyat Melaka yang tengah menonton ini, kalau masih ragu-ragu untuk tidak datang mengundi, seperti mana yang saya katakan di rancangan pagi tadi, ini berkaitan dengan masa depan Melaka untuk 5 tahun. Ya, kesian orang kampung yang ada di Melaka ni, kerana kalau kerajaan ini tidak stabil, mereka yang merasa yang di luar ni, dia duduk di Shah Alam, di Johor, di Singapura, tak ada masalah lah, dia tak kena kan.
Jadi ini persoalannya, ini berkaitan dengan ini kerana Melaka selepas ini hanya akan ada pilihan raya umum di parlimen, nak pilih 6 ahli parlimen untuk dihantar ke parlimen. Tapi untuk tempoh 5 tahun pembuatan dasar keputusan ya, bagaimana Melaka ini yang bagi saya memerlukan satu grand plan yang lengkap ya, pengurusan banjirnya, ekonominya, kerana yang saya perasan di Melaka ni penuh dengan slogan Melaka hijau, Melaka lestari, tapi saya tengok tidak ada pun elemen-elemen hijau kenderaan dam juga kan. Bagaimana kata lestari, apa yang lestarinya kalau tambah begitu dengan banjirnya lagi. Jadi saya rasa ini yang ditawarkan dan saya rasa isu-isu inilah yang rapat dengan lokaliti di Melaka dan menjadi penawaran dan menjadi tanggungjawab untuk memilih parti yang ada ketua menteri yang dirasakan ada ataupun mempunyai grand plan bagi negeri Melaka itu. Okey, Bang Kali Datuk Nizam, ini pun isu yang menarik sebenarnya. Kalau kita, semua parti yang bertanding mengharapkan sekurang-kurangnya mendapat majoriti mudah 15 kursi. Tapi ada penganalisis politik yang mengatakan bahawa ini pun mungkin juga sesuatu yang sukar sebenarnya kalau kita melihat kepada senario dan juga situasi politik semasa. Sekiranya ini gagal dicapai, apakah Datuk mencangkakan bahawa mungkin akan berlaku sekali lagi bukan lompat parti lah, itu mungkin akan berlaku, saya tak tahu, tetapi penyatuan di antara parti-parti yang bertanding ini untuk membentuk semula sebuah kerajaan yang meyakinkan. Datuk. Dia istilah dia sama ada membentuk kerajaan yang meyakinkan ataupun a chase of power lah, nak mengejar kuasa kan, yang mana satu yang sebenarnya yang kita lihat lah. Tapi bagi saya kemungkinan itu sangat jelas kerana dalam kedudukan sekarang ni dia walaupun kita dari segi analisa awal tu kita melihat Barisan Nasional tu ada advantage, tetapi bagi semua penganalisa saya rasa kebanyakan bersetuju bahawa ini masih lagi dalam ruang lingkup untuk menguji bagaimana reflection pengundi itu selepas 2018 dan juga dengan perubahan-perubahan yang ada. Kerana di akar undi ni kita tengok di antara parti-parti ni dia ada masing-masing masih berjaya untuk memberi mengeluarkan dia punya kehebatan dia, the plus point yang dia ada. Contohnya untuk BN ni dia punya plus point dia punya kekuatan Melayu dia, significant image Melayu tu very strong. Kekuatan dia sebagai parti tradisi, kekuatan dia dengan jentera yang ada, dengan resources kewangan itu satu faktor yang utama. Dan bagi pengundi yang secara rata-ratanya terutama dalam tempoh pandemik tu yang nak mendapat kata short term gain itu masih memberi kata plus point kepada mereka. Dalam waktu yang sama, mereka ada juga yang kata elemen-elemen negatif yang dilihat oleh pengundi. Contohnya, bila cakap tentang BN, dia kata apa pun keluar, siapa pun ketua menteri itu, dia ada ketua the puppet player di belakang. Ada warlord di situ. Walaupun paling ramai sekali muka baru yang ada, tetapi the big warlord is still there. So, perubahan politik itu masih tidak kelihatan. BN masih tented dengan persoalan korupsi, integriti, pasal dan juga track record yang ada. Untuk PN pula dia walaupun sebagai underdog, dia berjaya juga menampilkan beberapa kekuatan dia. Contohnya yang disebut tadi Abah. Yang keduanya tentang PAS. PAS ni kita walaupun dia tidak memenangi adun sebelum ni, tetapi kita di kalangan PN yang mempunyai jentera yang lebih tersusun masih lagi PAS. Dan ini dapat menangani kekurangan seperti Parti Bersatu yang masih kurang dalam konteks itu. Dan pendekatan baru bila menampilkan calon MAS sebagai satu kandidat itu sebenarnya on one side menyatukan Perikatan Nasional dan juga memberi satu image yang very positif di kalangan rakyat. PH pula dia the strong point dia adalah adli. Kemudian masyarakat boleh menerima dengan persoalan mereka ni menolak korupsi, lebih integriti,
KPI driven dan dia ada kekuatan di dalam konteks bukan Melayu dan juga calon yang lebih tidak ada baggage lah. Tetapi faktor dalaman, bagaimana dalaman mereka itu tidak ada masalah dari segi siapa calon ketua menteri, kemudian dan sebagainya lah, dan orang-orang lama pun yang terkeluar, Jini, ketua PKR negeri dan sebagainya tidak sebagai calon. Jadi semua itu faktor-faktor yang mengganggu gugat. Tetapi maksudnya the politik is so dynamic dan saya percaya persoalan penjajaran itu akan boleh berlaku. Jadi kalau anda kata PH ada advantage dalam ni, saya tidak fikir satu benda yang mustahil untuk BN dengan PN itu untuk berbincang. Walaupun saya lihat ada bukan sebegitu mudah, kerana PAS ni pun dalam muktamar yang lepas baru buat keputusan, dan keputusan itu antara keputusan besar yang kata stimen lah tentang dia punya buy-in dia kepada Perikatan Nasional tu. Tetapi the politics is the art of everything, anything can happen. Jadi saya rasa kemungkinan itu boleh berlaku. Okey, kemungkinan itu boleh berlaku. Barangkali Prof Kartini, kita juga nak melihat tentang sesuatu yang mungkin berlaku di luar jangkaan kita. 22 calon bebas kali ini turut mencuba nasib, dan dikatakan bahawa kalaulah rakyat Melaka mungkin dah fed up, dah jemu dengan calon-calon daripada parti-parti yang sedia ada, mereka mungkin akan memberi sokongan kepada calon-calon bebas ini. Itu juga dimainkan di Melaka khususnya. Tetapi apakah Prof melihat bahawa mungkin akan berlaku di mana calon-calon bebas ini juga akan memberi impak yang cukup signifikan dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini, ataupun mereka hanya untuk memenuhi apa yang mereka inginkan sahaja? Pandangan anda? Okey, pada pandangan saya, bila melihat kepada calon bebas ini, keberadaan mereka tu lebih kepada bertujuan memecah undi. Mereka itu hadir ditaja untuk memecahkan undi dan tidak memberikan signifikan besar kepada rakyat untuk memilih mereka sebagai pengundi. Pertama, tak ada parti. Bila tak ada parti ni susah sikit lah. Dia berdiri sebagai tiket sendiri. Kalau kita perhatikan Hassan Bakti, Nizam Hassan Bakti pun pada mulanya dia DAP sebelum dia akhirnya berisytiharkan bebas. Jadi bermakna dalam kita melihat pola politik di Malaysia ini, kalau berdiri sebagai tiket bebas tu agak sukar. Cuma memang ada lah kalau kita perhatikan dalam PRU 14 di kawasan Batu, Kuala Lumpur, wilayah persekutuan dulu, memang ada calon bebas yang menang. Tapi akhirnya isytiharkan untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Maknanya agak sukar lah untuk jangka panjang berdiri sendiri. Boleh ada sebagai kerencaman kepada mengakui dan mengiktiraf partisipasi dalam konteks demokrasi, tapi agak sukar. Cuma tadi saya nak tambah sikit tentang apa yang diceritakan oleh Datuk Nizam tadi berkenaan Perikatan Nasional. Kalaulah kita perhatikan di Melaka, di Melaka juga boleh dilihat sebagai medan menguji kekuatan sejauh mana PN ini. Kerana kalau kita perhatikan sokongan pada PAS pun, orang PAS pun keliru. Masa tu dia sebenarnya dia bersama dengan Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional ke. Itu baru ahli PAS. Kalau pengundi di luar sana, mereka juga keliru apa yang sebenarnya dibawa. Dan kerugian ini yang paling besar adalah orang Melayu. Jelas tak kat sini bahawa orang Melayu terpecah-pecah, walaupun ramai melihat Melaka sebagai satu ujian untuk menguji medan ujian menguji sejauh mana mereka boleh bergerak solo dan sejauh mana ikatan strategi ini boleh diteruskan, atau akhirnya pada PRU 15 mengatur satu strategi baru untuk membentuk satu perkongsian kuasa muafakat yang berlainan. Bilalah kena pasti siapa yang kuat, siapa yang benar-benar boleh dianggap sebagai rakan strategi untuk membentuk kerajaan. Inilah yang berlaku di saat kalau kita tengok Melaka ni, memang tidak meriah tapi menciptakan beberapa benchmark yang bagus untuk kita nilai dan perhatikan persediaan kepada strategi PRU 15 nanti.
Perpecahan undi Melayu itu pun satu isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali oleh penganalisis politik. Barangkali Mujibu, kalau kita lihat pada gambar yang lebih besar sebenarnya, ianya bukan saja mengakibatkan, ialah mungkin berlaku perpecahan pengundi Melayu, tetapi apakah ini juga mungkin akan mengakibatkan perpecahan dalam Perikatan Nasional itu sendiri, kerana di peringkat Persekutuan PN, di mana UMNO ataupun Barisan Nasional sendiri ada di situ, PAS turut sama di situ dan juga bersatu, tetapi di Melaka ini tiba-tiba masing-masing ingin bertanding dengan menggunakan parti masing-masing. Tidakkah itu akan memberi satu kesan ataupun impak yang cukup membimbangkan kita di peringkat nasional, di peringkat persekutuan apabila kita bercakap PN yang sekarang ini menjadi peneraju kepada kerajaan kita? Mujib. Ya, di satu peringkat kita tidak pernah membincangkan keterpecahan undi Melayu ini. Walaupun parti-parti Melayu itu bertanding secara terbuka dalam pilihan raya, tetapi kekuatan Barisan Nasional sebagai dominan parti dalam setiap pilihan raya dan menjadikan pilihan raya itu semacam medan untuk mengabsahkan kuasa mereka sebagai pemerintah itu tidak menjadi persoalan. Begitu juga bila tsunami Cina berlaku, kita mempersoalkan bagaimana swing undi Cina, tetapi kita lupa pada tahun 1999 pecahan undi Melayu itu kita memecahkan sendiri kursi Melayu. Jadi persoalannya sekarang parti Melayu screw diri sendiri ni kalau kita tengok trennya. Jadi saya melihat apa-apa pun dalam konteks politik ini, ya, kita tidak perlu melihat dalam skala parti Melayu atau sebagainya, kerana persoalan-persoalan ini sebenarnya itu adalah strategi dan berpolitik masing-masing. Kerana apa yang kita dipertontonkan ini adalah satu senario politik masa depan kita, apatah lagi dengan kedatangan pengundi muda yang membesarkan demografi pengundi itu daripada 14 juta kepada 22 juta, di mana mereka ini lebih kritikal. Kita tidak boleh baca seleranya, kita tidak boleh duga psikologinya, kita tidak boleh duga pemahamannya. Jadi kalau kita terus mengkaji berdasarkan perspektif politik kita, maka kita akan terperangkap dengan itu. Ya, barangkali apa yang kita diperlihatkan ini, bagaimana parti-parti politik itu sendiri sebenarnya terpaksa menerima hakikat bahawa pecahan undi itu berlaku disebabkan selera pengundi yang semakin berubah. Maka keperluan untuk membentuk jajaran baru itu perlu. Mengapa perlu? Kerana sudah sukar lagi pada mana-mana parti untuk mendapatkan majoriti bagi membentuk kerajaan. Dan mungkin kita juga dalam hidup di zaman pandemik ini memerlukan amalan norma-norma baru. Dalam politik juga barangkali orang politik itu perlu kepada norma-norma baru. Apa norma-norma baru itu? Perlu menerima hakikat bahawa politik ini sudah menjadi fleksibel, ya. Yang kita perlukan adalah bagaimana untuk melahirkan ahli-ahli politik yang ada integriti, yang ada ketulusan dan yang memiliki ideologi dan juga pemahaman bahawa politik ini adalah satu yang baik. Mereka itu terpilih menjadi ahli parlimen sebagai pembuat dasar, bukan pemain politik yang sentiasa meletakkan kepentingan peribadi masing-masing di dalam berpolitik. Jadi persoalan-persoalan itu yang perlu dilihat. Dan yang paling penting kedua, masalah yang berlaku pada ketika ini kerana amalan lompat parti itu masih dibenarkan, ya. Perlembagaan itu mengangkat hak untuk berpersatuan itu, maka lompat parti. Jadi bila parlimen yang katanya ada reformasi pentadbiran, ada MOU, barangkali boleh bermula dengan ini, ya, mengemukakan satu cadangan ataupun bersetuju bahawa terpulanglah sama ada mewujudkan antar lompat parti ataupun mahu menimbangkan desakan Datuk Seri Azalina supaya adanya recall election, ataupun barangkali merangka satu undang-undang, kerana lompat parti ini alasan yang utama kononnya untuk rakyat, dan yang kedua, kalau kita tidak berada di parti kerajaan, kita tidak dapat peruntukan untuk membangunkan kawasan. Jadi kalau itu alasannya, maka tubuhkanlah satu peraturan bahawa seperti mana yang ditawarkan oleh parti-parti di Melaka ini, ada dana untuk ini. Jadi benda-benda itu barangkali boleh membunuh motivasi untuk melompat parti. Tetapi bagi saya lah kan, barangkali sudah tiba masa kita perlu kepada satu akta yang substantif yang menghalang akta lompat parti ini. Kerana apa? Kerana kalau terusan berlaku, kita akan berterusan terperangkap dengan putaran ganas politik sebegini. Dan akhirnya dia akan mengucar-kacirkan negara.
Pemimpin tidak boleh melakukan kerja-kerja gitu. Dan kita ketinggalan dengan jiran-jiran kita yang dulu juga bergolak politiknya tetapi sudah menuju ke arah kematangan dan boleh berfikir sebagai atau apa kita kata dalam politik mereka boleh berfikir sederap sebagai satu bangsa dan sentiasa melayan musuh politik sebagai saingan yang profesional. Itu berlaku. Ya, Mujibu, saya perlu jawapan daripada anda, daripada persoalan yang saya bangkitkan nanti. Apapun keputusan yang akan tercatat nanti di PRU Negeri Melaka ini, apakah ianya akan memberi impak kepada keseluruhan gabungan Perikatan Nasional di peringkat federal? Ya, saya rasa ini sebenarnya seperti satu bayangan kepada apa yang kita bakal hadapi pada 2023. Ya, bagaimana situasi politik pada ketika itu dengan perluasan kuasa undi kepada orang muda, ya, yang parti-parti sendiri terpaksa merangka, apatah lagi dalam konteks sekarang ini yang dulu dikatakan ada dua saingan, saingan daripada dua parti, tetapi kali ini mungkin kita nampak saingan tiga parti yang lebih parah lagi. Ketiga-tiga parti menjual produk yang sama kepada pengundi yang sama. Ya, ibarat kita kata dua-duanya menjual kuih keria kepada kuih keria yang sama. Mungkin ini kata keria menggunakan gula Melaka, ini menggunakan gula Kabung, dijual pada pengundi yang sama. Jadi pertembungan itu sudah tidak boleh dielakkan. Ya, macam mana kita bercakap tentang penggabungan di peringkat muafakat nasional, Perikatan Nasional. Kalau pilihan raya kelak nanti dia akan bertemu di kawasan sama sendiri. Bagaimana di Terengganu contohnya, yang sudah awal-awal lagi mengumumkan tidak akan bekerjasama. Di situ ada 8 kerusi untuk parlimen dan juga ada kerusi-kerusi DUN. Jadi saya rasa ini hakikatnya. Jadi keanjalan kerjasama itu memang satu hakikat. Tetapi ini tidak ada masalah kerana dalam demokrasi kalau tengok di negara lain tidak ada masalah itu. Yang masalah itu ahli politik itu. Ya, bagaimana mereka ada integriti dan kita melihat ya apa yang berlaku dalam konteks ini tidak mampu mengawal ahli politik. Ya, buatlah SD, Statutory Declaration, dilanggar juga. Buatlah perjanjian apa pun ya, angkat sumpah kata kalau kita lompat parti nanti kita akan hilang, tak juga dibuat. Lebih teruk lagi ada kata gugur talak dan sebagainya, pun tak jalan. Jadi kalau ini tidak jalan dan dia dijangkakan akan berlaku, sudah berlaku di mana, di Kedah berlaku, di Johor berlaku, di Melaka berlaku, di Perak berlaku, di Sabah berlaku. Jadi tidak mustahil untuk berlaku kerana hakikat yang kita faham, keterpecahan politik ini sudah berlaku, perubahan demografi, pengundi semakin kritikal, undian semakin taktikal, tidak lagi melihat faktor-faktor kesetiaan parti dan juga attachment kepada parti itu sudah menjadi kenang-kenangan. Jadi perubahan ini perlu. Jadi kalau ia tidak dilakukan sekarang, maka kita akan berterusan seperti yang saya cakap tadi, terperangkap dalam pusaran ganas politik sendiri. Jadi sampai bila kita mau memikirkan negara kalau kita berterusan memikirkan hal politik seperti itu? Datuk Nizam, mungkin anda ada pandangan tersendiri berkaitan dengan perkara ini, Datuk. Saya banyak setuju dengan Mujibu. Saya rasa persoalan ini sekarang ni adalah bagaimana perubahan-perubahan yang kita ajakkan. Saya rasa parti politik sekarang ni pun dia cuba nak adapt dengan permintaan dan tekanan. Sebab semua faham bahawa mereka ini sepatutnya menawarkan khidmat dan juga menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi dengan berbagai konflik, krisis yang ada, kepercayaan rakyat tu menurun. Ini yang cuba ditangani oleh setiap parti politik. Sebab tu saya tengok ada banyak political stand yang menarik yang berlaku pada ini, yang menunjuk bahawa parti-parti ni sebenarnya dia respon kepada tekanan rakyat ni. Contohnya apabila dia menawarkan calon-calon baru yang kononnya lebih kredibel. So dalam senarai yang ada banyak calon. Itu yang pertama. Yang keduanya menawarkan calon-calon yang lebih muda. Tetapi kalau kita tengok pun contohnya calon yang paling muda dalam PRK kali ini, dia bertanding di seat yang kemungkinannya dia akan kalah. Jadi ini lebih bukan persoalan untuk menang, untuk menawarkan calon-calon yang kemungkinannya boleh menang, tetapi image-image yang memberi warna baru dalam politik. Jadi adakah mereka ada perubahan struktural di kalangan parti politik ini? Itu kita tak pasti. Tetapi mereka nak menawarkan image
bahawa perubahan itu boleh berlaku. Macam itu juga tentang persoalan manifesto, walaupun saya setuju. Dalam kita punya survey, 1 daripada 10 orang Melaka pun yang ambil tahu tentang manifesto ni. Dan juga persoalan integriti, integriti pledge dan sebagainya. Ini semua tawaran-tawaran yang cuba memberi gambaran bahawa mereka cuba menyesuaikan dengan kehendak dan tekanan masyarakat. Tapi again, adakah perubahan struktural itu berlaku? Persoalan yang balik wallet itu masih kekal. Kita masih ada dalam the play yang ada. Yang keduanya tentang persoalan hala tuju parti itu secara keseluruhan, apa yang dia tawarkan. Sebab kita tengok yang daripada apa yang ada, kita tak nampak bahawa ada kelainan di kalangan satu calon, satu parti dengan yang lain. Jadi contohnya persoalan asasinya, apa kelainan BN dengan PN. Kedua-dua bercakap tentang Melayu, kedua-dua bercakap tentang Islam. Kelainannya adalah satu kata, of course masing-masing kata lebih baik pada satu dengan yang lain. Tetapi dinamik politik secara keseluruhan, kenapa benda ini berlaku pun, satu benda yang harus kita teliti. Contohnya, kita clear bila kita cakap kata BN itu masih lagi political party yang dominan. Tetapi ada desakan yang nak melihat kepada alternatif yang baru. Kerana itu wujudnya PN ataupun bersatu dan sebagainya. Tetapi dalam waktu yang sama ada juga tekanan yang mengatakan okey, BN ke PN ke PH ke kita menyampah. Maka keluarlah independen yang ada. Tetapi adakah kata wave yang ada itu cukup kuat untuk merubah budaya politik, pemikiran politik yang ada? Dalam pengamatan saya di Melaka tidak cukup kuat. Saya bersetuju bahawa independen ni pun dia mungkin ada kekangan kerana mereka tidak ada missionaries, tidak boleh berhimpun dan sebagainya. Kita tak nampak bahawa ada lonjakan baru di kalangan independen ni. Saya taklah nak mengatakan semua calon-calon independen ni calon-calon yang ditaja. Kita tak ada dia punya detail kan. Tetapi kita nampak bahawa nak kata dia ada satu gelombang baru, wave baru penerimaan masyarakat masih lagi kurang. Jadi walaupun secara umumnya kita mengharapkan akan ada perubahan pola politik yang baru yang boleh merubah suasana. Contohnya BN lah contohnya. Mereka 2000 pilihan raya lepas mereka dah jatuh. Clearly ada penolakan di kalangan rakyat. Tetapi adakah sebelum-sebelum ni kita dengar di PRN Sabah kata BN dah berubah, dah bertaubat. Adakah benda tu betul-betul berlaku? Perubahan tu ada? Kepimpinan tidak berubah. Isu-isu contohnya bila bercakap tentang isu integriti, BN mereka yang paling kurang untuk berani bersuara tentang isu integriti dalam PRN kali ini. Kenapa? Kerana mereka tahu itu adalah dia kata benda yang tidak menguntungkan mereka kalau benda itu dibahaskan. Jadi persoalan structural itu masih tidak berubah. Okey, barangkali kita juga dapat pandangan daripada Profesor Dr. Kartini. Pandangan anda sendirilah apa yang akan berlaku kesudahan di PRN Melaka kali ini. Ada yang menyebut bahawa kesukaran untuk mendapat majoriti mudah dalam pilihan raya kali ini juga menjadi sesuatu yang mungkin agak sukar dan sebagainya. Tetapi mungkin Prof ada pandangan sendiri. Apa yang akan berlaku selepas ini, Prof? Okey, kalau kita perhatikan tadi dua pembicara kita telah pun menjelaskan bahawa pola ketiadaan majoriti ini akan berlarutan. Tadi Tuan Mujibu ada menyentuh pada 1999 persempadanan semula yang sebenarnya merubah demografi sehingga mix seat dan kawasan-kawasan bandar ni agak sukar untuk ditembusi oleh parti-parti yang berasaskan Melayu. Tapi balik kepada persoalan kemahuan kepada calon berasaskan identiti dan integriti. Bukan identiti tapi kepada integriti. Tidak lagi melihat kepada parti. Ini agak sukarlah. Seperti mana Datuk Nizam mengatakan tadi, budaya politik kita masih lagi tebal dan sukar untuk membuang maksudnya. Macam saya katakanlah, kalau di Melaka ni, kalau kita duduk sembang-sembang, orang tua dia kata, memang semua nak bicara pasal integriti. Semua menolak rasuah. Tapi dapat rokok sekotak, kopi secawan, kain batik sepasang, lupa diri. Mula dah gelap mata. Daripada kita perhatikan di sini pun ramai yang mempersoalkan daripada 120 calon yang dinamakan bagi DUN Melaka ini 80% adalah calon lama. Jadi kalau calon lama ni apa yang baru yang mahu mereka bawa?
Masih lagi takut lama, masih lagi persoalan apa yang kita namakan di sini ialah strategic interest in budaya politik, political culture and strategic interest yang sebenarnya meletakkan ada kesukaran kepada perubahan struktural boleh dilihat dalam pilihan raya. Kalaulah tadi Mujibu mengatakan the vicious cycle dalam melihat kitaran ganas atau kitaran gasar politik ini, balik kepada ni lah persoalan keanjalan kerjasama tu, strategic interest ini dah boleh berubah. Sama juga dengan bagaimana Tok Mat BN UMNO telah membuka ruang bahawa mereka bersetuju untuk mempertimbangkan siapakah yang akan berkongsi kuasa dalam muafakat yang akan dibina. Tidak semestinya dengan apa yang ada. Jadi masing-masing mahu melihat kekuatan parti-parti lawan dalam pilihan raya DUN Melaka ini dan sejauh mana mereka boleh mengenal pasti rakan kongsi yang boleh dianggap membentuk kerajaan. Semua ini boleh berlaku. Dan kalau dikatakan lompat parti boleh dielak, mungkin agak sukar selagi tidak ada undang-undang yang kukuh menghalang kepada perbuatan lompat parti ini, maka saya mengandaikan ini masih boleh berlaku. Inilah perubahan kepada strategi dan kebebasan yang digunakan semaksimalnya bagi tujuan yang ada. Tujuannya untuk membentuk kerajaan atas maksud untuk rakyat. Bolehlah kita selalu mempersoalkannya, mempertikaikan maksud itu. Tapi inilah yang strategic interest dan political culture yang masih lagi tebal dalam masyarakat kita ini menyukarkan maksud kepada apa yang Mujibu kata idealnya kepada politik integriti tadi. Baik, kita di penghujung sebenarnya, kata penerbit tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi serengkas-ringkasnya saya nak lontarkan soalan ini kepada ketiga-tiga tetamu ini dengan jawapannya cukup ringkas. Mujibu, daripada pemerhatian anda, daripada kajian anda, daripada ketika anda berada di Melaka, ketika melihat parti-parti politik yang bertanding ini berkempen dan sebagainya, parti mana agaknya yang mungkin akan menerajui Melaka kali ini? Serengkas. Sebut nama parti aja cukup. Saya Syakawi tak berani nak cakap lah parti mana. Kerana kalau macam mana di awal perbincangan tadi saya sudah cakap, jelas ini satu pilihan raya yang paling senyap. Kita tidak boleh membaca bagaimana trend dan juga parti mana yang akan jadi pilihan. Tetapi saya boleh katakan dua faktor ini akan mempengaruhi keputusan besok. Seperti mana yang di awal tadi, peratusan turun mengundi dan juga ayunan undi itu. Kalau peratusan mengundi itu turun dan pengundi Melayu itu lebih ramai turun daripada bukan Melayu, maka mungkin BN boleh menang. Tapi kalau tinggi dan pecahan undi Melayu itu juga barangkali besar, terutamanya Perikatan Nasional itu kalau dia mampu mencuri. Kerana sekarang ni kita tahu saingan itu sangat sengit, sangat terbuka. Jadi 500 ke 600 undi itu pun sudah cukup signifikan untuk menjejaskan majoriti yang dikutip. Jadi dua perkara ini akan memainkan peranan di esok hari. Nizam, Dr. Nizam, ramalan anda? Bagi saya secara peribadi, saya rasa siapa menang tu tak penting. Saya harapkan bahawa rakyat Melaka menang. Rakyat Melaka boleh menang dengan cara mereka bawa budaya politik baru. Maksudnya kat sini mereka memandang untuk mengundi ini bukan kerana menolak walot, memilih berdasarkan calon yang ada integriti, ada kredibiliti, maka biarlah dia berpecah dalam konteks parti pun, tidak mengira parti, ia akan memberi signal yang baik untuk pilihan raya yang akan datang. Okey, Profesor Dr. Kazini, ramalan anda? Ada ramalan? Tak ada? Kalau tengok kepada penganalisis kalaulah aspek demografi yang dilihat dengan kelebihan pengundi bukan Melayu di bandar-bandar, kemungkinan besar PH Pakatan Harapan boleh mengambil semula Melaka. Namun kalau kita perhatikan kalaulah peratus yang keluar mengundi itu rendah, dan kalaulah komuniti Cina di bandar mengambil keputusan pandemik itu lebih membimbangkan daripada keluar mengundi, mungkin juga memberi impak yang berbeza lah kepada nasib Pakatan Harapan. Namun begitu, saya bersetujulah siapa pun yang dipilih,
itu adalah pilihan rakyat Melaka, ya. Mereka lah yang telah bersuara, dan gunakanlah suara dan kuasa undi mereka untuk jaminan masa depan mereka, ya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Kartini, juga kepada Tuan Mujibu Abdul Muiz, dan juga tentunya kepada Datuk Nizam Ashar kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan seperti apa yang diumumkan oleh SPR juga, iaitu keputusan penuh dijangka akan diperolehi kira-kira pada jam 10 malam, tetapi saya kira mungkin ianya akan berlarutan sehinggalah jam 12 malam. Itu juga jangkaan yang dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Tetapi apapun keputusan seperti apa yang disebut oleh tetamu-tetamu kita, yang penting ialah ianya haruslah melihat kepada kesejahteraan hidup rakyat Melaka sendiri, dan terpulanglah kepada rakyat Melaka sekarang ini untuk membuat pilihan mereka, kerana mereka berkuasa, mereka berhak untuk membuat pilihan tersebut. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini dan ruang bicara bahas ini, dan kepada rakyat Melaka, selamat mengundi dan buatlah pilihan mengikut apa yang anda inginkan. Terima kasih kepada semua, dan insyaAllah kita bersama lagi dalam ruang bicara bahas. Jumpa lagi.